Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, first of all, untuk topik pada hari ini iaitu topik yang keempat adalah tajuknya sistem nombor. Okey, mungkin you all dah pernah belajar sistem nombor ni pada matematik 1 ataupun matematik 2. So, yang untuk hari ini saya hanya sedikit briefing sahaja tentang topik matematik ni, okey? Okey, untuk definisi sistem nombor ni, yang pertama adalah sistem nombor ini mempunyai beberapa sifat penting, antaranya operasi algebra seperti penambahan dan juga penolakan dan juga penerapan. So, untuk topik kali ini, awak akan belajar kesemuanya lah, iaitu dia melibatkan ke empat operasi di dalam topik nombor kompleks. Okey, jadual ini menunjukkan contoh bagaimana operasinya. Okey, kita lihat simple Yang pertama, kalau tambah, kita just buat operasi tambah macam biasa. Bahagi. Kemudian, identiti ni adalah tambah juga sebenarnya. Songsang kali sekutuan, iaitu kita menggunakan operasi dalam kurungan. Kalau darab, kita dahulukan darab. Okey, ataupun jika operasi tambah, kita boleh buat terus daripada awal hingga ke akhir. Okey, tak apa, saya akan tunjuk contohnya nanti ya kelas. Okey, so mula-mula kita kena tahu apa itu tertib nombor nyata. Okey, di mana untuk tertib nombor nyata ini kita akan menggunakan simbol iaitu sama dengan, mewakili dia adalah sama, lebih kecil, iaitu contoh 3 lebih kecil daripada 4 ataupun 4 lebih besar daripada 2, dan lagi satu kita akan menggunakan sama dengan, iaitu 4 adalah lebih kecil atau bersamaan dengan 4. Ini contoh lain. Ataupun 4 adalah lebih besar ataupun bersamaan dengan 2. Ini adalah antara beberapa simbol yang kita akan guna di dalam topik nombor kompleks. Okey, untuk penerangan dia, okey, kadang-kadang kita menulis menggunakan gambar rajak, iaitu sekiranya dia menggunakan simbol lebih kecil ataupun sama dengan, apa yang perlu buat adalah kita akan bulatkan hitam. Nampaknya kita akan bulatkan hitam. Tetapi sekiranya dia hanya menggunakan simbol ini sahaja, yang bulat ini kita tak perlu nak hitamkan. Kita just buat bulat dan kita buat garisan saja. Tapi kalau dia melibatkan kedua-duanya, contohnya dia ada lebih kecil ataupun lebih kecil dan sama dengan, kita untuk lebih kecil saja, kita just bulat putih saja. Tetapi bila menggunakan lebih kecil atau sama dengan, kita kena gunakan dot yang berwarna hitam. Okey, kenapa kita guna anak panah ini? Anak panah ini adalah untuk mewakili infinity. Lebih kecil sehinggalah ke negatif infinity, iaitu kita tak tahu sehingga ke nilai berapa. Kita menggunakan infinity. Okey, seterusnya contoh. Okey, ini adalah yang awak pernah belajar topik set, yang topik pada minggu ketiga. Kita juga boleh implementkan dia dalam topik nombor kompleks. Okey, contoh. Lihat di sini, A adalah diberi lebih besar daripada 1 tapi lebih kecil daripada 7. Jadi A, nilai A adalah 2, 3, 4, 5 dan juga 6. Nilai B pula adalah dia faktor. Yang ni ramai pelajar confuse Jangan kita menggunakan X saja, sebab kalau you buat X saja, dia adalah contohnya negatif 6. Tapi kita kena ingat dia adalah kena darab dengan 2. Jadi kalau B ni, nilai X itu adalah bersamaan dengan negatif 3. Kenapa negatif 3? Sebab negatif 3 kena darab dengan 2, dia akan dapat negatif 6. Dia lebih besar daripada negatif 7. Okey, kemudian apa lagi yang kena darabkan, iaitu kalau kita darabkan dengan negatif 2, negatif 1, okey, kemudian kita darabkan pula dengan 0, 1, 2, 3. Kenapa kita kena stop sampai 3 saja? Sebab kena lihat dia perlu lebih kecil daripada 7. Sebab bila 3 ni kita darabkan dengan 2 bersamaan dengan 6. 6 ini dia mencukupi syarat, iaitu lebih kecil daripada 7. Okey, untuk C ialah nilai dia iaitu X mestilah lebih besar daripada 1 tapi lebih kecil daripada 5. Oleh itu nilai dia adalah 2, 3 dan juga 4. Dan D iaitu lebih besar daripada negatif 1 tapi lebih kecil dan sama dengan 3. Oleh itu nilai dia adalah 0,
1, 2 dan 3. 3 ni saya masukkan sebab lebih kecil atau sama dengan 3. Oleh itu kita selesaikanlah satu persatu. Contoh kita buat A dan juga B. Jadi kita just terus masukkan. Nilai dia adalah 2, 3, 4, 5, 6. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0 dan 1. Okey, 2, 3 ni kita tak perlu nak ulang sebab kita dah mention dekat awal ni. Okey. Kemudian untuk B dan C yang bersilang. Kita lihat B dan juga C yang mana yang bersilang. Okey, B dan C yang bersilang adalah 2, 3. 2, 3. Oleh itu, nilai untuk B and C nilainya adalah 2, 3. Okey, seterusnya untuk C pula, C dengan D. Yang bersilang antara C dengan D. Kita lihat yang sama iaitu 2 dan 3. Okey, jadi untuk jawapan C iaitu bersilang antara C dengan D adalah 2 dan 3. Okey, yang keempat ni agak panjang. Mula-mula kita kena selesaikan yang dalam kurungan iaitu C kesatuan D. Okey, kena ingat U ni adalah untuk kesatuan iaitu kita tambah C tambah D. Nilai C tambah D adalah 2, 3, 4, 0, 1. Kemudian dia kata yang bersilang dengan B pula. Okey, kita lihat B. Yang mana yang bersilang dengan B? Okey, tengok. Yang ni bersilang dengan B. Yang bersilang adalah 0 dan 1, 2 dan 3. 2 dan 3. Oleh itu, untuk jawapan seterusnya, nilai C. Okey, nilai C. Okey, nilai C campur D kemudian bersilang dengan B. Jawapannya adalah 2, 3, 0 dan 1. Yang ini tak perlu nak ikut turutan pun tak apa. Janji unsur-unsur dalam dia adalah betul. Jawapannya pun okeylah, dah betul. Okey, seterusnya kita lihat kepada yang seterusnya iaitu indeks. So, apa yang dinyatakan dengan indeks? Okey, indeks adalah kita menggunakan A dan juga N. Di mana ini kita sebut sebagai nombor indeks. Okey, nombor indeks. So, kalau soalan dia keluar macam gini, you dah kena tahu dia adalah nombor indeks. Kadang-kadang soalan ni bukan keluar AN ni, keluar dalam bentuk 3 kuasa 4 atau 10 kuasa 2. Ini semua dah masuk ke dalam topik nombor indeks. Okey, yang seterusnya. Okey, kita lihat kepada takrif nombor indeks. Okey, takrif nombor indeks, contoh, macam saya cakap tadi, dia boleh dalam pelbagai jenis nombor. Contoh, 5 kuasa 2. Jadi, kalau soalan kata, nilaikan. Jadi, awak just buat operasi biasa je lah, iaitu 5 kuasa 2 persamaan 25. Jangan buat 5 darab 2. Itu salah. Okey, yang kedua, kalau 1/27, okey, apa-apa sahaja yang nilai berada di bawah ini, kita akan jadikan dia sebagai negatif. Iaitu, contoh okey, contohnya 3, negatif 3. Okey, kalau dia ada negatif ini, bermaksud dia adalah 1/3 kuasa 3. Iaitu 3 ni, kita kuasakan dengan negatif 3. Tapi perlu berada di bawah pembahagi sebab dia ada nilai negatif. Okey, jadi kita terus selesaikan. Jawapan dia adalah 1/27. Okey, kemudian kalau 100 kuasa 0, okey, ni awak boleh kalkulator je, jawapan dapat 1. Dan kalau 0.2 kuasa 2, kita akan dapat 0.04. Okey, ini just menggunakan the simple operasi saja, iaitu awak cuma guna kalkulator saja untuk. Okey, kita lihat lagi kepada contoh. Contoh 2 kuasa 7, just gunakan. Jawapan dia dapat 128. Ini soalan dia akan cakap nilaikan.
Okey, kalau 3 negatif 3 macam tadilah yang contoh saya bagi, iaitu 1/3 kuasa 3 bersamaan 1/27. So yang ni pun sama, kuasakan 2 saja, awak akan dapat nilainya 1.0404. Dan sekiranya 1/3 ni dia agak complicated sedikit lah, sebab okey, 1/3 kuasa 4. So kita kena tahu kalau negatif dia kena berada dekat bawah pembahagi. Jadi 1/1 kuasa 3 kuasa 4. Okey, selesaikan dulu. 1/1/81. Okey, so kalau kita buat naik atas, jadi 1/81 ni kalau kita naikkan di atas, kalau kita naikkan di atas, 1/1 ni memang akan jadi 1/1. So apa-apa saja yang 1/181 ni, bila dia naik atas, dia kena terbalik lah, iaitu 81 naik atas, 1 jadi bawah. Jadi jawapan dia menjadi 81. Okey, seterusnya kita lihat kepada hukum indeks pula. Okey, hukum indeks. Okey, kita hanya menambahkan asas saja. Contoh kita lihat yang pertama, saya tunjuk contoh dulu. 3 kuasa 5, 3 kuasa 2. Awak jangan buat 3/3. Ambil pelajar buat macam gini. Dia buat jawapannya 3/3 dapat 9, 5 tambah 2 dapat 7. Ini salah jawapan dia. Iaitu kita hanya menambahkan indeks saja. Yang ini adalah indeks, iaitu kalau 3 kuasa 5, 3 kuasa 2, kita kekalkan 3 ni. Jadi kita akan buat 3 dan 5 ni tambah dengan 2. Jawapannya 3 kuasa 7. Okey. Kalau yang kedua pula, tengok contoh yang kedua. Kalau 2 kuasa 2, 2 kuasa 7. So, kalau dia bahagi macam gini, dia tak boleh jadi tambah. Okey, 2 kita kekalkan, 2 kita kena tolak dengan 7. Jadi jawapannya 2 negatif 5. Okey, kalau kita nak buat dalam bentuk pecahan, saya cakap tadi kalau negatif, kita kena turunkan bawah kan. Jadi 1/2 kuasa 5. Okey, so kalau lihat pula yang ini. Okey, so kalau macam contoh yang ini, dia kata 0.06 kuasa 2. Yang ini dia suruh awak cuba buat pemfaktoran lah macam mana. Jadi, apa yang darab apa, kita boleh dapat jawapannya 0.06. Iaitu 0.2. Kita boleh darabkan dengan 0.3. Okey, yang ini 2. Kenapa 2 ni? Yang ini 2 dan ini pun 2. Sebab awak kena ingat nombor asas dia tak sama. Nampak tak beza dia Dengan yang first tadi ni, bila sama 3, kita kena tambahkan 5 tambah 2 ni. Okey, tapi yang kedua ni, kenapa pula dia kekal 2? Sebab nombor asas dia berbeza. 0.2 dengan 0.3 dan dia punya nombor indeks adalah 2 kekal. Okey, seterusnya pula contoh D. Okey, jika diberi 2/3 kuasa 7. Jadi macam mana nak buat? Kita boleh buat 2 kuasa 7, 3 kuasa 7. Jadi kemudian yang ini kita tak boleh nak kekalkan 2 dengan 3. Kita tak boleh nak samakan dia. Kita boleh buat 2, 7, 3, negatif 7. Kenapa 3 jadi negatif 7? Sebab 3 ni kita nak naikkan atas. Okey, soalan you boleh buat macam gini sahaja jawapan dia, ataupun you boleh buat dalam bentuk begini. Okey, kita lihat kepada contoh. Okey, kelas kita lihat kepada contoh. Jika diberi x, y negatif 3, x negatif 2, y kuasa 4, dia suruh kita selesaikan. Okey, cara yang pertama kita salin balik. Kemudian yang ini kita pisahkan x dan juga y. Kedua-duanya ada darab dengan negatif 3, iaitu x negatif 3 titik y negatif 3. X negatif 2, y kuasa 4. Kemudian x ni sebab nilai dia sama x, kita buat negatif 3 tolak. Kenapa tolak? Sebab dia bahagi. Kemudian dia kena tolak sebab dia bahagi, kita tolak, dan tolak lagi negatif 2 sebab nilai dia memang negatif 2. Okey, kemudian y, kita kekalkan y, kemudian negatif 3 tolak dengan negatif 4. Kemudian terus selesaikan. X negatif 1, negatif 3 tambah 2 dapat negatif 1. Y negatif 3, negatif 4 dapat
X, Y negatif 7. Kemudian terus selesaikan 1 per X, Y kuasa 7. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung kepada part 2 iaitu conjugate set. Conjugate set ini adalah makna untuk menukarkan set ke dalam bentuk nisbah di mana penyebutnya adalah integer iaitu ataupun kita sebut sebagai kaedah menisbahkan penyebut. Okey, kita lihat pada contoh yang pertama. Jika diberi 1 per 5 punca kuasa 2, jadi kita salin baliklah 1 per 5 punca kuasa 2. Dia kena darabkan dengan, okey, bila kat sini 5 punca kuasa 2, kat sini kita kena salin balik 5 punca kuasa 2. So, bila kat bawah 5 punca kuasa 2, kat atas pun nilai dia kena sama. Dan kita buat operasi darab, 1 darab 5 punca kuasa 2, kekal jawapannya 5 punca kuasa 2 sebab darab dengan 1 kan. Dan yang ini, okey, bila punca kuasa 2 bertemu punca kuasa 2, kita akan potonglah punca kuasa 2. Dan 5 ini, dia tak perlu 5 darab 5, tak perlu. Kita just salin balik 5 ni. Okey. Kemudian lihat pada contoh yang kedua. Okey, jika diberi 2 punca per 3 punca kuasa 2. Okey, jadi kaedah dia adalah 2, 3 punca kuasa 2. Nak selesaikan balik, saya salin balik dulu. Bila kat bawah 3 punca kuasa 2 pun kat bawah ni pun kita samakan. So, kat bawah dengan kat atas perlulah sama. Okey, kita buat operasi darab. Iaitu 2 dengan 3 punca kuasa 2 tak boleh nak selesaikan kan. So kita just biar kekal macam ini. Yang ini bila punca kuasa 2 bertemu punca kuasa 2, kita potonglah punca kuasa 2 dan 3 ni kita just ambil nombor integer. Sebab kena lihat kat sini dia kata di mana penyebutnya adalah mesti integer. Yang ini adalah integer. Okey kelas, kita lihat kepada contoh. Okey, contoh saya guna highlight je lah. Okey, yang pertama, jika diberi 3, darabkan dengan 5 punca kuasa 2, bahagi pula dengan 2 punca kuasa 3. Okey, untuk kes yang ini, mula kita salin baliklah soalan dia, iaitu yang ini kita salin balik soalan ini. Kemudian yang kes ni dia agak lain sikit di mana kita kena ambil yang ada punca kuasa saja. Contohnya yang ini kes dia adalah 3 saja punca kuasa 2 kan. Jadi kita kena salin balik 3 punca kuasa 2. Bila kat bawah dia perlu sama macam kat atas. Okey, jadi kita selesaikan dia. Okey, jadi 5 punca kuasa 2 darab 3 punca kuasa 2. Ini jawapan dia. Dan yang ini macam saya cakap tadi, kalau punca kuasa bertemu punca kuasa kita potong nilai dia. Okey, potong punca kuasa ni. Jadi kita just masukkan 3. Yang 2 ni kita kekalkan sebab dia tak boleh nak darab apa. Okey, kemudian bila jadi kes macam gini pula. Okey, yang ini kes dia adalah kita potong 3 ni dengan ni kita potong. 5 darab 3 kita akan dapat 15. Okey, tapi ini kena ingat ini tak boleh macam bawah kita kena ignore punca kuasa 2 sebab ini kita buat operasi darab. Okey, kemudian yang 2 ni bila dah potong 3, 2 ni adalah kekal. Kita lihat kat atas dengan kat bawah berbeza. Kalau kat bawah ni sebab kita dah jadikan dia nilai integer. Kan? Jadi kita kena yang nilai sama ni kita just matikan punca kuasa 2 saja. Yang ini tak perlu. Yang ini tak boleh nak matikan sebab kita kena darab 5 darab 3. Okey, kita lihat pada contoh seterusnya. Okey, kita lihat 2, 3 tolak 1. Okey, saya salin balik dululah. 3 punca kuasa 2 tolak 1. Okey, untuk kes ni bila dia keluar dia ada tolak ataupun tambah, kita kena buat sebaliknya. Yang ini kita kena buat 3 punca kuasa 2 tambah 1. Okey, so bila kat bawah macam gini, kita kena salin balik lah. Kalau nombor kompleks dia agak, conjugate set dia agak confuse sikit lah. Di mana kita kena lihat, yang ini, contoh yang ini kita just samakan pembahagi punca kuasa. Dan yang ini pula dia kena bezakan operasi dia. Okey, jadi yang ini kita darabkan dulu. Iaitu 2 darabkan dengan 3 punca kuasa 2 tambah 1 bahagikan dengan yang ini. Okey, yang ini kalau kita buat operasi, kita akan dapat jawapannya 3 tolak 1. Ataupun kita just ambil yang asal saja. Kenapa saya tak maintainkan saya buat 3 tolak negatif 1? Sebab dia akan jadi positif nanti. So yang ni kita ambil yang pada asal. Kenapa kena buat tambah ni? Sebab kita nak buat nilai ke atas ni. Okey, jadi yang ini kita selesaikan. Okey, jadi bila awak selesaikan 3 tolak 2, dia akan jadi 3 tolak 1, nilai dia akan 2 kan? Jadi 2 ni kita potongkan dengan yang ini. Jadi jawapannya tinggal adalah 3
3 punca kuasa 2 tambah 1. Okey, seterusnya kita lihat kepada hukum set. Okey, kalau hukum set, tengok contoh pertama ni, dia kata adalah N. Okey, jika diberi A punca kuasa N bahagi pula dengan N punca kuasa ni, kita just potong je. Dengan syarat nilai dia adalah sama, jawapan dia adalah A. Contoh, diberi adalah negatif 2 kuasa 5 punca kuasa 5. Jadi awak potong ni sahaja. Okey, jadi yang ini bila kita dah potong punca dengan kuasa, yang ini pun dia punya nilai punca ni dah tak ada lah kan, sebab dah potong ini. Jadi jawapannya adalah negatif 2. Okey, lihat contoh yang ini pula, yang nombor 2 ni. Okey, dia nak tunjukkan bahawa jika A, B punca kuasa N adalah kita kena asingkan, iaitu A mesti punca kuasa N, B punca kuasa untuk N. Okey, contohlah diberi iaitu jika diberi, ini saya terus masukkan yang ini, saya terus masukkan yang ini. Jika diberi 9 darab 3. Okey, punca kuasa 3. Jadi kita kena pecahkan, iaitu 9 punca kuasa 3 dan juga 3 punca kuasa 3. Ataupun kalau awak nak darabkan ni pun boleh. Jadilah 9 darab 3, 127. 27 per punca kuasa 3. Okey. So yang untuk B ni sama je. Di mana, okey, contoh jika diberi 125 per 27, iaitu keduanya adalah punca kuasa 3. Jadi kita kena pisahkan dia. 125 ini punca kuasa 3 per 27 punca kuasa 3. Okey, berapa punca kuasa 3 dapat 125? Jawapan dia adalah 5. Dan seterusnya untuk 27 pula nilai dia adalah 3. Jawapan dia macam inilah. Terus 3. Okey, dan yang terakhir, contohnya jika dia beri 3. 64 punca kuasa 3. Yang ini, kalau tak payah kat luar ni, dia kalau tak tulis apa-apa ni mewakili 2 lah. Okey, sebab kalau punca, kita memang tahu dia punca kuasa 2. Tapi kalau tulis 4, 5 dan sebagainya, barulah kita tahu dia dah punca kuasa 5. Okey, jadi cara dia adalah, kita buat yang ni, 2 darab 3, kita akan dapat 6. Okey, puncakan kuasa 64. Berapakah punca kuasa 6? 64 punca kuasa 6 dapat berapa? Nilai dia adalah 2. Okey, kita terus lihat pada kita lihat pada contoh yang pertama dulu kelas. Yang pertama, jika diberi soalan adalah 32 punca kuasa negatif 2 dengan 5. So, kita kena tahu, kita kena buat pemfaktoran dulu yang ini lah. Iaitu berapa punca kuasa 32 ni kita boleh faktorkan dengan berapa. Iaitu puncakan dengan berapa. Jadi kita boleh buat 2 kuasa 5 lah. Kita boleh selesaikan. Dan kita salin balik soalan asal negatif 2 per 5. Okey, bila jadi macam gini. Okey, jadi apa yang kita kena buat adalah yang ini. Kita sebab nilai dia sama kan, 5 dengan 5 kita just matikan saja. Jadi dia akan tinggal 2 punca kuasa 2 dengan negatif 2. Okey, jadi jawapan dia adalah kita boleh buat okey, jadi yang ini bila dia dah tinggal macam ni, so kita kena ingat yang pertama ni, kenapa saya nak kita kena buang yang punca kuasa 2? Sebab apa? Sebab kita okey, jadi kat sini bila dia dah buat macam ni kan, jadi jawapan dia adalah 1 per 2 kuasa 2. Jadi jawapan dia, kenapa saya letak 2 bawah ni? Sebab dia negatif 2. Jadi you boleh buat macam ini ataupun terus selesaikan 1 per 4. Okey, yang ini sebenarnya tertinggal 2. Jawapan ni dapat 1 per 4. Okey, yang seterusnya pula adalah jika diberi 10 negatif 5 2 5. Okey, jadi kes yang ini tak ada punca tak. Jadi kita tak perlu nak kecilkan macam ini. Kita tak perlu nak selesaikan perpuncaan dulu. Jadi kita terus buat 10 negatif 5 darabkan dengan 2 per 5. Okey, yang ini kita terus matikan lah. Iaitu kita matikan 5 dengan 5. Jadi dia akan tinggal 10 negatif 2. Jadi kita bila buat
terus penyelesaian dia 1, 10 kuasa 2. Tak perlu ada negatif dah sebab kita dah letak dekat bawah ni kan. Jadi ataupun kita selesaikan 1/100 sebab 10 kuasa 2 kita akan dapat nilai dia adalah 100. Okey, untuk seterusnya adalah persamaan indeks, di mana persamaan indeks adalah kita nak lipatkan indeks yang sama. Okey, kalau kita lihat dekat sini kita nak samakan indeks dia lah. Okey, tengok dekat sini tulis iaitu kita nak persamaan yang melibatkan indeks yang dipanggil persamaan indeks, di mana menyamakan asas atau indeks pada kedua belah persamaan. Okey, tak apa, kita terus tengok contoh dia. Okey, kita terus lihat pada contoh yang pertama. Jika diberi 3, 2x sama dengan 1/3 Okey, sebab tadi kita nak samakan indeks dia kan. Jadi yang ni kita tukar dulu 1/3 ini bersamaan dengan 3 negatif 1. Kenapa? Sebab yang ni 3 kat bawah kan. Jadi kita naik ke atas jadi 3 negatif 1. Oleh kerana kita nak samakan dia punya indeks. Okey, kita indeks ni dah sama kan. Jadi kita nak cari nilai x. Oleh itu kita just cari nilai atas ni saja. 2x sama dengan negatif 1. Oleh sebab itu x adalah persamaan negatif 1/2. Ini kita sebut sebagai persamaan indeks. Okey, kita lihat pula contoh yang kedua ni. Okey, contoh yang kedua. Jika diberi 16/81 kuasa x sama dengan 8/27. Okey, kalau kes macam gini, dia tak bagi dia punya indeks kan. Jadi kita kena cari sendiri. Dengan syarat atas dan bawah ini mempunyai indeks yang sama. Okey, kedua-dua ini kita boleh menggunakan contoh 2, kita lihat pada 2. 4 kuasa, contoh kita akan ambil 4 kuasa 2 dapat 16 kan. Okey, kemudian kita buat 9 kuasa 2, kita akan dapat jawapan dia adalah 81. Pun boleh sebab janji indeks dia dah sama. Ataupun kalau awak nak buat 2 kuasa 4 dapat 16 kan. Ataupun 3 kuasa 4 dapat 81. Pun boleh. Janji dengan syarat kita punya nilai indeks ni adalah sama atas dan bawah. Okey, kemudian buat cara yang sama untuk yang seterusnya. Iaitu contoh yang ini kita buat 2 kuasa 3 dan yang ini pula kita buat 3 kuasa 3. Nombor asas ni tak sama tak apa, dengan syarat indeks dia perlu sama. Okey, jadi kita terus buatlah, kita terus selesaikan, iaitu jika diberi yang ini. Okey, jika diberi ini kita jangan lupa kat soalan ada nilai x ni Jadi kita buat 2, 3 kuasakan dengan 4 ada nilai x sama dengan 2/3 kuasa 3. Okey, sebab kita nak indeks saja, kita just ambil indeks saja, iaitu yang ini. Sebab ni kena datang dengan x, dia akan jadi 4x sama dengan 3. Oleh sebab itu nilai x adalah sama dengan 3/4. Okey, yang ini kalau awak buat dapat jawapan dia 2 tadi pun boleh. Jadi kalau 2 tadi, jawapan awak akan jadi x sama dengan 3/2. Okey, ini saya akan lihat kepada boleh tak dikecilkan mengikut pemfaktoran janji indeks dia adalah sama. Okey, ini adalah contoh yang tadi saya dah conteng kat atas tu. Ini adalah cara penyelesaian yang saya dah sediakan juga dalam ni. Okey, kita lihat contoh seterusnya. Okey, kalau contoh seterusnya ada juga yang melibatkan pemfaktoran Contoh jika diberi 5x kuasa 2 sama dengan 25, 6 tolak 2x. Jadi cara pertama, kita saling balik 5x kuasa 2 ni. Yang 25 ni kita boleh tak kecilkan dia menjadi punca ataupun pemfaktoran. Kita boleh buat 5 kuasa 2 Okay, kalau tak boleh kita nak buat pemfaktoran, tak perlu. Tapi kalau kita boleh kecilkan dia, kita kena kecilkan nilai dia. Okey, ni kita salin balik, darabkan 6 tolak 2x. Oleh sebab kita nak samakan indeks, kita just ambil indeks ni sahajalah. Iaitu x kuasa 2 sama dengan 2, 6 tolak 2x. Okey, so kita selesaikan dulu yang ni. X kuasa 2 sama dengan 12 tolak 4x. Iaitu kita darabkanlah 2 darab 6 dan 2 darab negatif 2.
Okey, bila kes macam gini, kita tak boleh nak selesaikan macam tadi sebab dia ada melibatkan kuasa 2. Ini kita menggunakan kaedah pemfaktoran. Jadi kita terus buat pemfaktoran iaitu X kuasa 2 tolak 12 tambah 4X. Jadi bila kita faktorkan, dia akan jadi nilai. Okey, kita sambung yang tadi. Tak habis pada part 2 ni, kita sambung pada part 3 iaitu yang ini bila kita dah faktorkan dia, ingat lagi tak operasi pemfaktoran iaitu kita buat X. Ini kita buat X. Okay. Jadi ni kita kena ingat 4 kan. So kita kena tahu berapa darab berapa kita akan dapat jawapannya 12. So ini kita senang buat X tambah 4X tolak 12. Berapa darab berapa dapat 12, di mana nanti kita akan dapat lihat jawapan dia akan jadi 4. Kita boleh buat tolak ataupun tambah. So kalau kita buat 2, kita buat 6 darab 2. Okey, 6 darab 2. So kita letak satu sini 6, satu 2. Jadi kalau kita buat operasi tolak, dia akan dapat jawapannya 4. Dan tapi kita ingat 4 ni positif. Bermakna kalau nak tolak antara 2 ni, positif mesti berada pada nilai yang besar kan. Dan yang ini kita buat tolak lah. Okay, jadi kita selesaikan X tambah 6 sama kosong, nilai pertama X adalah 6. Dan yang kedua, X tolak 2 sama kosong, jadi nilai X yang terusnya adalah 2. Kat sini dia ada nilai 2X. Okey, seterusnya apa itu set? Okey, yang ini simple je lah. Iaitu kalau lihat kat sini, set adalah punca kuasa 2 tidak boleh dipermudahkan lagi, jadi ia adalah set. Tapi boleh jika dipermudahkan, ia adalah set. Bermaksud sekiranya jawapan, kalau kita permudahkan, jawapan jadi bunda, dia bukan set. Tapi kalau dia tak boleh diselesaikan, dia akan ada poin-poin belakang dia, kita sebut adalah set. Okey, tak apa, kita terus lihat kepada contoh. Okay, kalau lihat pada contoh yang ini, okay, cuba lihat yang pertama ni. Okay, yang pertama ni, jawapan dia adalah set sebab kalau 2 dipuncakan kuasa 2, awak selesaikan guna kalkulator, jawapan awak akan ada perpuluhan kat belakang. Jadi dia adalah set. Okay, sama juga dengan 3 ni, bila you selesaikan buat punca kuasa 2, dia akan jadi 1 something kat belakang. Tapi sekiranya 4, kita punca kuasa 2, jawapan dia adalah bundar kan, dapat 2 saja. Maka ini bukan set. Sama juga dengan yang ini. Jika 1/4 dipuncakan kuasa 2, kita akan dapat jawapan 0.5. Walaupun dia ada perpuluhan dekat belakang, tapi perpuluhan dia adalah 1 saja dan tidak ada single panjang. Jadi bukan set. Nampak ya perbezaan dia? Yang ini set, yang 3 dia adalah bukan set. Okey, kita lihat contoh dia. Antara berikut yang manakah bukan set? Mengapa? So, cara dia kalau soalan macam ini awak selesaikan sajalah. 35 punca kuasa 2, 36 punca kuasa 2 sampai 38. Yang mana jawapan dia dapat tepat. Contoh yang ini dapat 36 kan, jawapannya 6. Jadi 36 punca kuasa 2 ni adalah bukan set. Okey, kita lihat lagi contoh yang seterusnya. Seterusnya pun sama, di mana awak selesaikan jugalah semua ni jadikan punca kuasa 2 dan awak lihat yang mana nilai paling tepat, iaitu contohnya 6.25 kuasa 2 dapat 2.5 tepat, maka yang ini adalah bukan set. Ini senang je kan? Okey, seterusnya kalau soalan kata contoh permudahkan bentuk set. Okey, yang pertama, jika diberi 99 kuasa 2, jadi awak cuba sedaya upaya boleh pecahkan tak dia menjadi yang boleh dikecilkan dengan punca kuasa 2. Contohlah kita buat 9 darab 11 Jadi antara 2 ni kita boleh puncakan kuasa 9 kan? Sebab kita akan dapat 3. 3 kita kena letak kat 2 lah sebab kita dah letak kat luar punca ni sebab kita dah selesaikan dia. 11 kekal sebab 11 ni tak perlu nak diselesaikan. Kena ingat ini adalah set. Okey, yang kedua pula, jika diberi 2000 punca kuasa 2. Okey, cuba kita cari, tak kisah apa-apa sahaja, tapi kalau contoh ni diberi adalah 400 darabkan dengan 5. Jawapan dia kita akan dapat 2000. Kemudian 400 ni, cuba kalau kita puncakan kuasa 2, 2 akan dapat, jawapan dia adalah 20. Dan 5 ni kekal, tak boleh nak puncakan kuasa. Okey,
Yang ketiga pula adalah jika diberi 4 tambah punca kuasa 8 kuasa 2. Okey, jadi yang ini kita buat 4 tambah, yang ini kita 8 ni kita cuba buat operasi 4 darab 2 perkan dengan 2. Okey, jadi 4 tambah 4 ni kita boleh puncakan kuasa 2 kan? Jawapannya 2 letak kat luar. Jadi 2 ni kekal lah. Perkan dengan 2. Ni per 2. Jadi bila dah kes macam gini, okey, awak kena ingat yang ini adalah operasi dia adalah kita kena pisahkan dia. Sebab dia adalah set kan. Yang ni yang pertama tadi ni. Jadi 4 dipuncakan dengan ataupun kita buat macam ni pun boleh lah kalau awak confuse. 4 kalau kita puncakan, kita bahagi dengan 2, kita akan dapat jawapan dia adalah 2 kan. Kemudian yang ini 2, kalau kita bahagi dengan 2, kita akan dapat jawapan dia 1. Jadi lah jawapan dia 2 tambah 2 punca kuasa 2. Okey, mungkin awak agak confused tadi kan, kenapa saya buat 4 tadi tu saya pecahkan, sebab kena ingat ini adalah set kan. So kalau set ni, yang ini 4 ni, kedua-dua ni adalah menggunakan operasi bahagi 2. Jadi kalau kita pecahkan, sebab dia set 4 per 2 tambah, yang ini pun per 2, jadi kita selesaikan satu persatu lah yang ini. Okey. Ataupun cara kedua ni, tadi saya buat 4 bahagi 2 dapat 2. Yang ini kita selesaikan dia, kita akan dapat tambah 2. Okay. Yang seterusnya 5 tolak 200 per 10. Okay, so cara tu pun sama juga lah. Di mana kita cuba cari apa yang kita boleh darabkan dengan 200. Kita buat 100 darab 2 perkan dengan 10. Okay, so kita buat 5, 10 ni kita 100 boleh punca kuasa 2 jadi 10 kan. Tolak 10, 2 per 10. Okay, kemudian kita pisahkan 5 per 10 tolak 10 punca kuasa 2 per 10. Okay, 5 bagi 10 kita akan dapat 1 per 2 tolak yang ini kita potongkan dia. Okay, kita akan dapat tolakkan dengan 2 punca kuasa 2. Ini jawapannya. Okay, jadi itu sajalah untuk kelas video saya pada minggu ni. Untuk seterusnya kita akan ada nombor kompleks dan juga akan ada kepada operasi nombor kompleks. Ini saya akan ajar lecture lah dalam kelas nanti sebab kalau you semua nak bergantung harap pada video, saya takut aku akan pening dan confused lah. Okey, untuk sebarang pertanyaan bagi video 1 hingga video 3, you boleh terus tanya dalam Telegram ataupun boleh terus tanya pada sesi perjumpaan kita pada minggu akan datang pada hari Ahad. Okey kelas, terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk hari ini kita akan sambung pada topik yang lepas, iaitu topik nombor kompleks. Okey, untuk nombor kompleks, apa yang awak kena tahu adalah, yang wajib awak tahu adalah nombor kompleks dia punya penyataan perlu dalam bentuk I. So kalau I ini kita sebut sebagai nombor hayalan. Okey, kalau soalan nombor kompleks dia akan berbentuk seperti contoh 2 tambah 5I tolak 3 tolak 2I, di mana dia akan ada huruf I di setiap penyataan dia. Okey, kita lihat kepada contoh dia. Okey, soalan kadang-kadang dia tidak semestinya akan ada nilai I. Contohnya macam ni tidak ada nilai I. Tapi sekiranya soalan dalam bentuk nombor kompleks dia akan juga keluar, dia akan keluar statement tuliskan dalam bentuk A tambah BI. Jadi awak kena buat dalam bentuk nombor kompleks. Okey, kita lihat yang pertama iaitu negatif 9 punca kuasa 2. Okey, yang ini awak kena ingat untuk I kuasa 2 adalah bersamaan dengan negatif 1. Ini adalah yang awak wajib ingat. Oleh itu, bagaimana kita nak wujudkan I dalam pernyataan ini? Cara yang pertama, kita kena wujudkan negatif 1. Oleh itu, negatif 9 ini, kita buatlah negatif 1 didarabkan dengan 9. Okey, punca kuasa masih kekal. So, jawapan dia akan sama dengan negatif 9 ni kan. Okey, ataupun you nak lebih nampak, you asingkan negatif 1 dan juga 9. Okey, perlu diingat
negatif 1 adalah bersamaan dengan I kuasa 2. Oleh itu kita letaklah I kuasa 2. Sebab ini kita tukar dengan yang ini punca kuasa. Dan ini 9. Okey, bila punca kuasa bertemu dengan kuasa 2, kita akan potonglah Jadi dia akan tinggal I 9. Okey, yang 9 ni kita boleh puncakan kan? Jadi jawapan dia adalah I 3. Ataupun nak buat 3I pun boleh. Ini jawapanlah untuk yang A. Okey kelas, kita tengok pada contoh B pula. B dia kata 3 tambah negatif 4 punca kuasa. Jadi cara dia lebih kurang sama dengan A tadi di mana 3 ni kita kekalkan, kita pecahkan negatif 1 dengan 4. Okey. Kemudian 3 tambah, kena ingat negatif 1 adalah bersamaan kuasa 2. I kuasa 2 4. Okey, so yang ini kalau kita asingkan dia iaitu 3 tambah I kuasa 2 dan 4 punca kuasa 2. Okey, macam biasa punca kuasa 2 bertemu dengan kuasa 2, kita matikan dia ini. Jadi dia akan tinggal 3 tambah I. Yang ini bila kita puncakan dia akan jadi nilai 2. Oleh itu jawapan awak sama ada nak buat yang ini ataupun you buat 3 tambah 2I. Okey, ini untuk jawapan yang B lah. Okey, untuk yang seterusnya adalah C. Kalau C diberi 4 tambah negatif 12 ni kan. Okey, so macam tadi, kita terus selesaikan punca kuasa untuk 4, kita akan dapat jawapannya 2. Okey, ni kita pecahkan dia iaitu negatif 1 dengan 12. Negatif 1 adalah bersama I kuasa 2 ni I kuasa 2, punca dia kekal tapi kita boleh potong, tinggalkan I. Yang 12 ni masih lagi kekal lah. Okey, kemudian bila kita dah selesaikan, dia akan dapat jawapannya 2 tambah I punca kuasa 12. Okey, 12 ini tidak boleh dipuncakan, tapi kita cuba cari bagaimanakah cara kalau kita boleh nak kecilkan dia. Jadi, kita cuba buat 2 tambah I, berapa darab berapa dapat 12. Di mana salah satu nombor itu kita boleh puncakan kuasa 2. So, dekat sini kita akan cuba buat 4 darab 3. Dan bila tukar di sini, 2 tambah I, kita pisahkan dia. 4 ni bila punca kuasa 2 kita akan dapat 2 kan. So dia akan selesai. 3 ni kita akan kekal lah. Di mana jawapan dia akan jadi 2 tambah I darab 2 punca 3 punca kuasa 2. Ataupun jawapan boleh ditulis seperti dekat depan ni lah. Tak apa, janji jawapan dia adalah sama. Cuma bentuk penulisan je yang berbeza. Okey, akhir sekali kita lihat pada contoh D. Jika diberi 4 punca kuasa 2 tambah negatif 7 punca kuasa 2 lah. Jadi kita terus selesaikan 4 punca kuasa 2, kita akan dapat jawapannya 2. Yang ini kita pecahkan negatif 1 dan juga 7. Okey. Negatif 1 adalah bersama I kuasa 2. 2 tambah I kuasa 2, 7. Okey, ini kita terus potonglah punca dengan kuasa 2. Dia akan jadi 2 tambah I punca kuasa 7 punca kuasa 2. Yang ini kita tak boleh nak selesaikan lah sebab nilainya adalah begini. Ataupun kita boleh buat dalam bentuk 2 tambah 7 ni dekat depan, I dekat belakang. Okey. Okey, seterusnya, jika soalan dia kata cari nilai X dan Y dan diberi dalam bentuk persamaan seperti di hadapan. Okey, saya cuba conteng balik. Z1 adalah 2 tambah 3Y tambah 1I. Dan Z2 bersamaan dengan 2X tambah 7I. Okey, jadi dia nak buat Z1 bersamaan dengan Z2, nak cari nilai X dan Y. Okey, jadi untuk kes ini, yang mana nombor hayalan kita samakan, iaitu di mana I kita samakan dengan I. Yang tidak ada nilai I, kita tukarkanlah. Okey, yang pertama kita ambil 2 dengan 2X. Okey, kita akan ambil 2X sama dengan 2. Dan lagi satu, yang ini kan yang ada nombor hayalan, kita akan ambil 3Y tambah 1 sama dengan 7. Okey, untuk kes ni tak perlu kita nak salin I balik lah. Okey, jadi kita selesaikan X sama dengan 2 bahagi 2 sama dengan 1. Dan 3Y sama dengan 7, tolak 1, 3Y sama dengan 6. Oleh sebab itu, Y adalah jawapannya 2. Okey, ini sekiranya soalan dia kata sila cari nilai X dan Y dan diberi 2 pernyataan seperti
dalam slide ni. Okey kelas, ini adalah yang contoh tadi secara amnya yang tadi saya cakap I kuasa 2 perlulah bersamaan dengan negatif 1 dan di mana negatif 1 sekiranya nombor genap maka dia akan jadi 1 dan negatif 1 nombor ganjil dia akan jadi jawapannya negatif 1. Tak apa, ini saya akan bagi contoh dia lah sekejap lagi. Okey, so kita lihat pada contoh yang pertama lah. Contoh pertama tadi kena ingat balik bila saya cakap negatif 1 adalah bersamaan I kuasa 2 dan jika negatif 1 genap maka dia akan jadi negatif 1. Jika negatif 1 ganjil dia akan jadi negatif 1. So ini positif 1. Okey, so kita lihat contoh yang pertama I kuasa 8. Okey, nak tak nak kita kena buat I, kita keluarkan 2 ni. Jadi 2 darab berapa dapat 8? Kita akan jadi 2 darab 4. Di mana kita kena ingat I kuasa 2 adalah bersamaan negatif 1 kuasa 4. So kena lihat balik nombor 4 adalah genap. Bila saya cakap tadi negatif 1 kuasa genap jawapannya akan jadi 1. Okey. Kita lihat pada contoh B. Jika diberi I kuasa 15, macam tadi kita ambil I kuasa 2. 2 darab berapa dapat 15? Tak ada. Tapi yang paling dekat 2 darab 7 dia akan jadi 14. Oleh itu dia akan ada baki 1 lagi. Sebab 14 tambah I ni dia akan jadi 15. Okey, so I kuasa 2 akan jadi negatif 1 di 7. Yang I ni kita kekalkan. So kena lihat balik, jika negatif 1 kuasa ganjil dia akan jadi negatif 1. Oleh itu negatif 1 dan I ni kita kekalkan dah. Sama ada dah buat macam gini ataupun jawapannya negatif I. Okey, kita lihat pada C. Jika dia beri 3I kuasa 34 tolak I kuasa 13. Okey, so sama je 3I kita keluarkan 2. 2 darab berapa dapat 34, jawapannya 17. Tolak I kuasa 2. 2 darab 7 dia akan dapat 14. Jadi ini 2 darab 6 dia akan dapat 12. Jadi dia akan bagi 1 lah I sebab ni 13 kan. Okey, jadi kita buat 3 negatif 1 kuasa 17 tolak negatif 1 kuasa 6 I. Okey, so kena lihat 3. Jika negatif 1 kuasa ganjil, dia akan jadi kekal negatif 1 tolak. Okey, negatif 1 kuasa genap dia akan jadi positif 1 lah. Yang ini I. Oleh itu kita akan buat jawapannya 3 tolak negatif 1 dia akan jadi negatif 3. Yang ini negatif 1 darab I dia akan jadi negatif I. Ini jawapan dia lah untuk yang C. Okey, kita lihat pada contoh D pula. Jika diberi 2I kuasa 3 tambah 2I kuasa 18 tolak 3I kuasa 51. Okey, 2I kuasa 2 dapat darab 1. Sebab ni 3 kan, ni 2 jadi dia akan bagi 1 tambah 2I kuasa 2. 2 darab 9 dapat 18 tolak 3I kuasa 2. 2 darab 25 dapat 50. Tapi ni 51 dia akan jadi I kat belakang lah, baki. Okey, so kita selesaikan I kuasa 2 iaitu 2 negatif 1 kuasa 1 I tambah 2 negatif 1 kuasa 9 tolak 3 negatif 1 kuasa 25 I. Okey, kalau you all tanya kenapa negatif 1 ni, sebab I kuasa 2 kena ingat adalah bersamaan dengan negatif 1. So kita selesaikan lah. Okey, 2 sebab negatif 1 kuasa ganjil dia akan kekal negatif 1 Jadi 2 negatif 1. Yang ini pula negatif 1 kuasa ganjil dia akan kekal juga dengan negatif 1 tolak 3 negatif 1 kuasa ganjil dia akan kekal negatif 1 kat sini I. Okey, so kita buat 2 iaitu yang ini adalah ini saya terlupa I tadi ni. Okey, 2 darabkan negatif 1 akan jadi negatif 2. Yang ini ada I. Tapi awak kena ingat soalan yang first tadi kan negatif kan. Yang ini negatif, saya tertinggal sikit negatif. Okey, negatif jadi negatif. Jumpa negatif akan jadi positif. So dia akan tambah dengan 2. Yang ini adalah negatif 1. Iaitu jadi dia akan jadi bersamaan dengan 2I tolak 2. Okey, untuk kes yang ini pula,
Negatif 3 darab negatif 1 dia akan jadi positif 3i. Itu jawapan dia, iaitu kita boleh tambahlah yang mana nombor hayalan I dengan yang I ni. 2i tambah 3i dia akan jadi 5i. Yang ni kita tak boleh nak tambah terus ataupun tolak sebab dia tidak ada I kan. Jadi 5i tolak 2. Ni jawapan untuk D. Okey, ini adalah latihan. Kita cuba selesaikanlah untuk yang A, B, C ni. Saya tak perlu nak selesaikan sebab terlalu senang ya. Kita lihat yang pada C. Jika diberi 7i kuasa 56 tolak i kuasa 36. So macam tadi yang saya ajar, 7i kuasa 2. 2 darab berapa dapat 56? 56 saya nak 2, 4. Okey. 2 darab 28. Okey. Tolak i kuasa 2. Okey, 2 darab berapa dapat 36? Saya pun nak kira. Okey, 2, 18 18. Jadi, 7, I kuasa 2 adalah bersamaan negatif 1, 28 tolak negatif 1, 18. So, bila negatif 1 punca kuasa genap, dia akan kekal jadi 1 positif tolak. Okey, yang ini pula bila negatif 1 kuasa genap dia akan jadi positif 1. Oleh itu jawapan dia adalah 7 tolak 1 bersamaan dengan 6. Okey, so kita lihat pula yang F. Okey, untuk F adalah 8i kuasa 59 tambah 5i kuasa 97. Jadi 8i kuasa 2, 2 darab berapa berdekatan dengan 59? Kalau 2 darab 30 dapat 60 So 2 darabkan dengan 29 dia akan dapat 28, tidak ada bagi i kat belakang. Tambah 5i kuasa 2, 2 darab berapa dapat 97. Okey, kalau 2 darab 50, 100. Saya cuba nak buat 2 bagi 97, kita akan dapat 8, 17. So, dia paling dekat adalah dengan 28 dan dia akan ada bagi 1 dekat belakang ni. Okey. So, kita akan buat 8 negatif 1 kuasa 29 I ada tambah. Okey, 5 negatif 1 kuasa 28 I ada dekat belakang ni. Okey, 8 negatif 1 kuasa ganjil dia akan kekal negatif 1. I masih lagi ada. 5 negatif 1 kuasa genap dia akan jadi 1. I. Oleh itu kita terus selesaikan negatif 8 I tambah 5 I. Jadi jawapan dia adalah negatif 3 I. Okey, seterusnya kita lihat pada operasi pada algebra pada nombor kompleks. Dia akan ada penambahan dan penolakan, pendarapan dan juga pembahagian. Okey, kita cuba lihat satu persatu contoh dia. Okey, untuk yang pertama, jika dia adalah penambahan, so kita tambah je macam biasa, iaitu mana nombor hayalan yang ada I, kita tambahkan dengan hayalan Manakala yang tidak ada, kita satukan Manakala penolakan pula, walaupun tolak, tapi kat tengah ni wajib kita buat tambah. Nanti saya akan tunjuk contoh dia. Dan ni darab, kita buat kembangkan, kita akan buat pemfaktoran. Dan kejap lagi saya akan tunjuk contoh dia juga. Manakala bahagi, kita dekat ni kita akan bezakan dengan dia punya operasi dekat sebelah ni. Okey, jangan risau. Okey, kita lihat pada penambahan. Okey, untuk tambah ni. Okey, kita lihat yang mana I kita samakan. Contohnya yang ini adalah 2. Kita tambahkan dengan 3 yang ini. Okey, 2 tambah 3 dapat jawapannya 5. Manakala yang ni. So, dia operasi tambah, kita kekalkan tambah kat tengah. Dia 4I tolak negatif I. Sebab yang ni negatif I kan. Jadi 4I tolak I dia akan dapat jawapannya 3I. Oleh itu jawapannya 5 tambah 3I. Manakala untuk tolak, kena ingat walaupun dia kat tolak, tapi bila you buat operasi dia, mesti letak tambah kat sini. Jangan terlupa. Okey, jadi kita kena buat 5 tambahkan dengan 5 tambahkan dengan 2. Kenapa tambah? Sebab yang ini 2 ni adalah positif. Kejap. Okey, saya ulang balik untuk kes ni, kalau tolak, kita kena buat tambah dekat sini nanti. Yang mana tidak ada nombor hayalan, kita satukanlah. Yang ini contohnya 5. Sebab dia order operasi tolak kan.
Dan kita kena buat 5 tolak 2. Dan 4i tolak 3i. Kenapa kat sini kita buat tolak? Sebab dia adalah operasi tolak. 5 tolak 2 dapat 3 dan 4i tolak 3i dapat i. Cuma kita kena ingat yang di sini kita just buat tambah walau operasi tolak. Kita buat tolak kat dalam kurungan ni je. Okey, untuk kita lihat daripada pendarapan, kita kena buat pengembangan. Okey, contoh jika diberi 2 tambah 3i, 4 tolak 2i. So, kita kembangkanlah yang pertama, 2 darab 4, kita akan dapat 8. Kembangkan lagi 2 darab negatif 2i, kita akan dapat negatif 4i. Kemudian 3i darab 4, kita akan dapat 12i. Okey, kemudian 3i darabkan negatif 2i, kita akan dapat negatif 6i kuasa 2. Okey, so yang untuk ini yang mana tidak ada nombor hayalan, kita kena ingat i kuasa 2 adalah bersamaan dengan negatif 1. Okey, jadi kita buat 8 tolak 4i ni dengan 12i kita boleh settlekan terus. Di mana negatif 4 tambah 12i kita akan dapat jawapannya adalah positif 8i dan negatif 6i kuasa 2. Okey, 8 tambah 8i negatif 6, negatif 1. Negatif i kuasa 2 adalah bersama negatif 1. Kita buat negatif 1. Okey, 8 tambah 8i negatif 6 darab negatif 1 dapat jawapannya 6. Okey, terus selesaikan. 8 tambah 6 kita akan dapat 14 tambah 8i. Okey. Untuk contoh yang kedua pula, yang ini 2 darabkan dulu dengan 2 kita akan dapat 4. 2 darabkan negatif 4i kita akan dapat negatif 8i. 4i darab 2 kita akan dapat 8i. 4i darab negatif 4i kita akan dapat negatif 6i kuasa 2. Okey, kita terus selesaikan. Yang ini negatif 8i tambah 8i kita akan dapat kosong kan. Jadi 4 tolak 16 yang ini. Dan yang ini negatif i kuasa 2 adalah bersama negatif 1. Jadi kita terus masukkan negatif 1 kat sini menggantikan i kuasa 2. Jadi kita terus selesaikan. Negatif 16, negatif 1 dia akan dapat jawapannya adalah 16. Oleh itu 4 tambah 16 dia akan dapat jawapannya adalah 20. Okey, so yang ini pula adalah contoh di mana operasi darab, operasi tambah, juga operasi darab. Iaitu kalau kat bawah ni adalah operasi darab, kita kembangkan. Dan ini pun sama, operasi darab kita kembangkan setiap satu sama macam ke atas tadi. Oleh kerana kat sini saya dah tunjuk dalam kerja, nanti saya nak you all cuba buat sendiri, okey? Okey, seterusnya adalah untuk operasi pembahagian. Okey, kalau pembahagian, kalau soalan dia adalah 1 tambah i kan. Tapi bila kita darabkan, sebelah ni kita mesti sebaliknya operasi dia. Kalau sini tambah, kita akan buat sini tolak lah. Okey, so kalau kita selesaikan dan yang atas dan bawah perlu sama So kalau you darabkan 1 tambah i, darabkan 1 tolak i, you akan dapat 1 tolak i kuasa 2. Ini saya tak tunjukkan caranya, tapi memang you akan dapat yang gini. Kemudian awak selesaikan dekat atas ni, you gunakan operasi pengembangan, awak akan dapat 3 tolak 2i, tolak i kuasa 2. So, kita terus settlekanlah di mana, iaitu yang ini, you akan dapat 4 tolak 2i kuasa 2 dan sama dengan 2 tolak i. Okey, so untuk yang ini macam mana, okey, saya ulang lagi sekali jika you buat operasi darab, you akan terus dapat 3. Yang ni you buat opposite lah, di mana dia akan berbeza. Yang ini kalau tambah, ini tolak. Bila awak gunakan kalkulator, awak akan dapat ini 1 tolak i kuasa 2. Yang ini pula you akan dapat 3 tolak 2i tolak i kuasa 2. Okey, ni kena guna nombor kompleks. Untuk yang ini, okey, tengok yang bawah ni, 3 tolak 2i negatif i kuasa 2. Kena ingat, i kuasa 2 bersamaan dengan negatif 1 kan. Jadi 3 tolak 2i tolak negatif 1. So, you selesaikan, aku dapat 3 tolak 2i tambah 1 bersama 4 tolak 2i. Yang ini pula, i kuasa 2 ni, iaitu kena ingat, 1 tolak i kuasa 2 akan jadi negatif 1. Jadi, 1 tambah 1 dia akan dapat jawapannya 2. Jadi, bila selesaikan, 4 bagi 2 dapat 2. 2i bagi 2 dia akan dapat i. Oleh itu, jawapannya adalah 2 tolak i. Okey, so kita selesaikan lagi satu contoh supaya you clear untuk operasi bagi ni. Okey, cuba lihat yang ini. 1 tambah, bagi 1 tambah 3i. So, kita darabkan dengan sebaliknya. 1 tolak 3i. Yang ini pun sama, 1 tolak 3i. Jadi, bila awak buat operasi kembangan ni kan, yang bawah ni, awak akan dapat jawapannya
1 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 lah. Dan yang ke atas ni awak akan dapat 1 tolak 3i. Di mana 1 darab 1, 1 darab negatif 3i. Awak akan dapat 1 tolak 3i lah. Okey, so seterusnya terus selesaikan iaitu 1 tolak 3i. 1 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Jawapan dia adalah 10. Lepas tu terus selesaikan sama ada nak buat macam gini je ataupun pecahkan 1/10 tolak 3i kuasa 10. Okey, yang terakhir untuk topik nombor kompleks adalah persamaan kuadratik. Okey, untuk persamaan kuadratik ini adalah you kena ingat bahawa ini adalah dia punya persamaan di mana B ini mewakili hasil tambah punca, C adalah hasil darab punca dan A merupakan penentu sama ada persamaan. Okey, so kita lihat kepada contoh dia terlebih dahulu. Okey, untuk contoh, okey, cuba lihat yang pertama ni. Okey, yang pertama jika diberi adalah jika diberi X tambah 5 sama dengan 6. So kita akan terus selesaikan, kembangkan dia. X kuasa 2. X darab 5 dapat tambah X 5. Yang ini kita nak jadikan kosong dekat belah sini kan. Jadi 6 kita kena pindahkan ke belah kiri. Negatif 6 dan sama dengan kosong. Ini adalah bentuk sama dengan X kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. So, sama juga dengan yang contoh kedua ni lah, di mana X kuasa 2/3 sama dengan X tolak 2/4. Jadi kita buat kembangkan, yang 3 darabkan belah sini, yang 4 kita darabkan dengan ini, kita akan dapat 4X kuasa 2 sama dengan 3X tolak 2, you akan dapat 4X kuasa 2 sama dengan 3X negatif 6. Okey, jadi kita nak jadikan kosong dekat belah sini, semua kita kena bawa belah kiri lah. Jadi 4X kuasa 2, bila kita pindah, dia akan automatik daripada positif jadi negatif. Daripada negatif, dia akan jadi positif. Dan sama dengan kosong. Okey, you akan dapat jawapan dia dalam bentuk persamaan kuadratik AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Okey, so bagaimana mengetahui satu nombor itu ada punca atau tidak? So, sekiranya you dapat soalan macam ini, awak tak perlu nak memula dan cari punca. You kena tahu sama ada dia memang ada punca ataupun tidak. Cari cara yang paling berkesan adalah yang pertama dia kata adalah dengan menggantikan nilai punca ke dalam persamaan. Jika jawapan yang diperolehi adalah kosong, maka nombor diganti tadi merupakan punca bagi persamaan tersebut. Okey, kita lihat pada contoh yang pertama. Okey, kalau contoh pertama dia cakap okey, contoh pertama adalah jika diberi nilai X sama dengan 1. Dan persamaannya adalah yang ini X kuasa 2 tolak 4X tambah 3. Jadi kita masukkan nilai 1 ke dalam X. So kita terus masukkan ke dalam 1 kuasa 2 tolak 4, 1 tambah 3. Okey, sama kosong. Dia selesaikan 1 tolak 4 tambah 3. Jadi sama tak kosong, 1 tolak 4 dapat negatif 3 tambah 3, jawapannya adalah kosong. Jadi kosong sama kosong. Maka ini adalah punca bagi X kuasa 2 tolak 4X tambah 3 sama dengan kosong. Sama juga bila kita masukkan nilai bagi Y 2 dan juga kita masukkan nilai bagi 3. Jika jawapannya adalah kosong sama dengan kosong, maka dia adalah punca. Tapi kalau awak lihat pada nilai 2, jawapannya adalah negatif 1, bukan persamaan kosong, maka 2 bukan punca bagi persamaan kuadratik X kuasa 2 tolak 4X tambah 3. Okey. Seterusnya, bagaimana ingin mencari punca? Ada 3 cara. Kita guna kaedah pemfaktoran, penyempurnaan kuasa 2 ataupun gunakan rumus. Ikut mana yang kita ikut kepada soalan ataupun kadang soalan dia tak cakap jenisnya, you boleh ikut mana yang awak lebih mudah lah. Okey, sekiranya yang pertama nak cari punca. Okey, ini you pernah belajar kan? Okey, untuk cari punca, jika diberi 3X kuasa 2 tolak 2X sama dengan 16, seperti biasa kita akan jadikan dia sebagai persamaan kuadratik, iaitu 3X tolak 2X, 16 kita pindah ke belah kiri, dia akan jadi negatif 16 sama dengan kosong. So kita buatlah pemfaktoran, kita akan buat 2 kurungan, iaitu kita buat 3X, wajib darabkan dengan X. Okey, berapa dapat 16, tapi bila buat operasi tambah atau tolak, dia akan dapat jawapannya 2. Oleh itu, kita akan cuba buat 8 darab 2. 8 darab 2, dia akan dapat 16 kan? Tapi sekiranya 8 didarabkan, ditolakkan ataupun tambahkan dengan 2. Okey, so kita dah tahu 8 darab 2 dapat 16 dan macam mana nak tahu nilai negatif dekat mana, kita kena lihat bila
jawapannya negatif. So yang nilai besar perlulah negatif dan yang ini adalah positif. Okey, so kita cuba selesaikan. Yang ini adalah so kita buat 3x tolak 8 sama dengan 0. 3x sama dengan 3x sama dengan 8 sebab negatif 8 pindah ke belakang ni akan jadi 8. 3x x sama dengan 8 bahagi 3. Okey, ini pula x tambah 2 sama 0. Adik, x sama dengan negatif 2. Ini jawapan dia lah. Ini sekiranya diberi persamaan kuadratik dan dia suruh awak cari punca. Jadi awak terus buat dalam bentuk pemfaktoran, you terus buat sama 0 dan you terus selesaikan nilai untuk x. Okey, ini pula adalah penyempurnaan kuasa 2. Dia adalah formula yang wajib awak ingat, di mana kaedah ini berlainan sedikit, di mana C wajib atau mesti dipindah ke sebelah kanan dahulu, A ataupun A mesti sama dengan 1. So kita lihat cara ataupun contoh dia. Okey, untuk penggunaan punca kuasa 2 tadi saya skip sebab untuk yang ini saya tak cover sampai punca kuasa 2 lah. Saya cuma ajar untuk penggunaan rumus dan juga ke pemfaktoran. Okey, so sekiranya penggunaan rumus ini adalah formula yang awak kena ingat ataupun kena hafal, iaitu mestilah negatif B tambah tolak B kuasa 2 tolak 4AC 2A, di mana kita kena tahu yang mana A, mana satu B, mana satu C. So jika soalan diberi 2H kuasa 2 tolak 5H tolak 6, so 2H ini kita sebut sebagai A, manakala 5H ini adalah B, dan kemudian B iaitu negatif 5 dan C adalah negatif 6. B negatif 5, A adalah 2. So kita terus masukkan nilai-nilai ini ke dalam formula yang sedia ada. Jika B dikata masukkanlah nilai negatif 5 ke dalam B, tambah tolak dan masukkan B kuasa 2 negatif 5 kuasa 2 tolak 4 A iaitu nilai kita 2, C adalah negatif 6. Bagikan dengan 2 kuasa 2 darab 2. So oleh kerana dekat sini tambah dan tolak, yang pertama kita buat operasi tambah dan yang kedua kita buat operasi tolak lah. Di mana untuk tambah ini kita selesaikan dulu punca kuasa 73, kita akan dapat jawapannya 8.544 tambah dengan 5 bagi dengan 4, dapat jawapannya 3.386, sama juga yang ini, tapi ini kita buat operasi tolak. Okey, so bila tolak kita akan dapat jawapannya negatif 0.886. Okey, so itu saja untuk nombor kompleks. Sekiranya ada soalan boleh teruskan di dalam Telegram kelas. Okey, terima kasih.